So kalau ada siapa-siapa yang saya rasa ada yang message saya tak reply, saya just discuss saja, nanti just inform saya. Okay, so untuk soalan satu, okay, kita discuss test dulu lah. Sementara kita tunggu yang lain. Okay, so untuk test lah, quiz satu. Okay, so kalau awak tengok kat sini, yang ni lebih kepada nak cari temperature dan juga pressure kan. So dia kata kita kena gunakan steam tables, okay, dan juga awak kena calculate dia punya V lah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, saya rasa senang lah kot. Okay, so Bristol, okay, volume 3 cubic meter, okay, put dalam 0.030 cubic meter of liquid water and 2.97 cubic meter of water vapor, so that the pressure is 101.3 hPa. Okay, then you heat the system until the liquid water just evaporate. Okay, so then you heat the system until the liquid water just evaporate. What is the temperature and pressure in the vessel at that time? Okay, so kat situ kalau awak tengok kat sini, dia punya pressure ni rendah je lah initially. Okay, so awak boleh refer kepada table B5 dan juga B6. Okay, dekat situ awak boleh dapatkan dia punya volumetric, dia punya volume lah, V cap dengan untuk V cap lah, V liquid dengan V vapor. Okay, centimeter kubik per gram. Okay, kemudian awak kira dia punya mass, dapatkan total mass. Okay, and daripada situ awak boleh calculate dia punya volume lah, volume of vapor. Okay, so and then the final conditions evaporated. Okay, and only saturated vapor will exist having the specific volumes. Okay, dia akan evaporate lah, so awak calculate dia punya vapor, V vapor. Okay, and then bahagikan dengan dia punya total gram. Okay, so awak akan dapat 98.3 lah. Okay, kemudian awak interpolate daripada steam table, sebab dia water kan, so bila dia evaporate dia akan dalam bentuk steam lah. Okay, so kalau awak interpolate daripada table B5 dan juga B6, okay, sama ada B5 atau B6, awak akan dapat pressure dan juga temperature. Okay, so yang ni senang je lah. Okay, so ada soalan tak? Saya rasa nombor 1 ni tak ada masalah untuk semua orang. Okay, so untuk soalan 2, kalau awak tengok kat sini adalah calculation of dew point. Okay, calculation of dew point. Okay, untuk combustion oxalic acid. So kat sini soalan ni saya kasih dia punya equation sekali lah. So equation dia kalau awak tengok kat sini, yang ni kan. Okay, yang ni equation dia. Okay, so kalau awak tengok kat situ, ini dia punya flow chart. Okay, masuk keluar, water pun keluar daripada sini. Ada dua stream. Okey, masuk ada 2 stream, keluar pun ada dua stream. Okey, yang ni air lah, nitrogen dengan oksigen, oxalic acid, dan ini komponen yang keluar. Okey, so dia kata calculate the dew point of the product gas. Okey, so dew point. Okey, so dia punya step adalah calculate combustion of products. Okey, kat sini. Okey, mole fraction of the water vapor in the combustion products. Okay, and then total pressure 1 atm. Okay, yang ni awak kena gunakan Rock's law lah. Okay, and then vapor pressure, and then awak boleh calculate dia punya vapor pressure of the water. Okay, okay, so kalau awak tengok kat sini, daripada equation ni kita akan calculate dia punya amount of oxygen lah yang awak akan consume ataupun awak akan utilize lah. Kemudian dia excess kan, so kena tambahkan 1 lah. Okey, darab 0.04 sebab dia 45 ke 40%. 40% ke berapa? 4%. Okey, 4% excess air. Okey, so awak akan boleh calculate berapa amount of air yang boleh masuk. Okey, 2.48 mole of enter. Okey, so kat situ dia kata only 65% of carbons burn to CO. Maksudnya 2 mol, okay, 2 mol of CO. Okay,
So 65%. Okay. Darab, so awak akan dapat 1.03. Okay. So daripada situ awak kena buat dia punya materials balance. So kalau awak buat material balance, kalau yang ni untuk elements, okay, setiap elements kan. Okay. Setiap elements. So finally awak akan dapat dia punya jawapan lah. Okay, dia punya mol. Oh, balance kenapa tak masuk H2O? Sepatutnya masuk H2O. Kat sini tak masuk Sepatutnya kena masuk H2O. Okey. Sepatutnya kena masuk H2O. OO2 darab 0.7. Ni mungkin tertinggalan ni kot. Sepatutnya kena masuk. Okey. Okey. So mungkin yang kat sini ada salah. Okey. Sepatutnya kena ada oksigen. Oksigen tak darab dengan 2 kan? Okey. 2 0.7. Okey. Kena ada H2O punya oksigen. Okey. So kalau tak ada ni awak check balik. Sepatutnya salah. Sepatutnya kena ada. Okey. Okey. So awak akan dapat lah. Elemen balance kena semua include. Okey. Faham So kalau awak akan dapat dalam 53.9 ataupun 54, 55. Okey. Ada yang salah tak sini? Saya rasa macam ada saya termiss ke? Ada siapa salah tak? Siapa itu mesej saya? Mungkin awak boleh hantar dekat saya balik. Okey. Saya mungkin termiss ke? Lim Yang Ki Lim Yang Ki awak hari tu ada ni tunjuk kat saya okey. Nanti saya betulkan. Okey, semalam. Okey. So kita bincang kat sini. Okey. So nanti saya betulkan balik. Okey. So yang penting awak punya diagram ni betul lah. Okey, masuk keluar. Okey. Okey. Kemudian yang soalan 3. Okey, bab point. Okey, bab point ni kalau awak tengok, okey. 4% of hexane liquid kan. So kalau liquid dia kasih X. Okey, octane is vaporized initially kan. Dia liquid, dia kemudian dia vaporized. What is the conversion of first vapor form if the total pressure is 1? Okay, and dia kasih P. So bila dia kasih XI dan juga P given. So kalau kat situ maksudnya kita kena calculate bab point. Maksudnya YI kita kena calculate dan juga dia punya T. Okay, kita kena calculate dia punya T lah. Kan? Kalau awak refer balik PowerPoint kan. Okey. Yang mana? Betul lah. Yang ni kan. Okey, awak tengok balik yang bab point kalau dia kasih, kalau awak ingat kan, dia kasih XI, P, awak kena calculate T dengan YI. Okey, kalau dia kasih YI, itu adalah due lah. Okey, so awak kena calculate T dan juga XI. Okey. So kat sini memang clearly dia mention kan. Okey. Clearly dia mention dia kasih XI dan juga pressure, total pressure 1 atm. Okay, this one saya highlight sini. Okay, bab point lah. Okay. So kalau awak tengok di sini, kalau awak refer kepada yang ni sebenarnya daripada buku, dia awak refer kat sini lah. Dia punya figure macam ni. Okay. So bab point maksudnya yang sini lah, first ni. Okay. First dia vaporize. Okay. So awak dia kata calculate bab point guna equation 8.112. Okey, apa equation 1.2 tu adalah base kepada, kalau awak ingat Raoult's law lah. Okey. Biasanya kita akan P sama dengan total XI P I lah. Okey. Yang ni vapor pressure lah. So kalau ada binary maksudnya ada dua. So maksudnya awak kat sini kena cari dia punya vapor pressure by using endpoint equation. Ni kalau bab point. Kalau dew point, okay, P sama dengan Y divided by XI divided XI pula YI. Yang ni bab point lah. PI satu rated. Okay. So please awak kena ingat lah. Kena tahu bab point ke dew point. Okay. So daripada equation ni awak akan dapat sini. Ini adalah total pressure. Ni kan pressure. So sama je XI PI. Okay, yang ni sebab endpoint equation kan. So ini PI lah. PI saturated. Saya panggil biasa PI saturated ataupun P vapor lah. Okay, PI P2 lah.
yang ni pisah satu. So awak akan dapat total. Okey. So P total sama dengan ni. Okey, kemudian awak cari dia punya expression base kepada endpoint pula, Raoult's law. Tapi kalau yang ni base kepada yi partial pressure kan. Okey, sama je. Okey. Dia boleh juga guna partial pressure. Okey. So saya harap yang ni clear lah, senang kan? Okey. Semua pun boleh jawab lah. Okey, majority lah. So XIP. Okey. XIP, PI, XIP, SSP. Okey. Okey. Ada soalan tak? Ni base kepada ni lah yang awak belajar tu. Okey. So saya rasa semua makan begini lah. Okey. So siapa yang rasa macam something tak betul, nanti awak revert balik kepada saya lah. Okay, saya boleh check balik. Okay. So kalau tak ada soalan, kita masuk next part untuk chapter 6. Okay. So untuk chapter 6 kita akan cover liquid extraction. Okay. So dekat sini sebenarnya saya tak pastilah kalau untuk exam ni dia masuk ke tak masuk. Okay. Tapi Dr. Ramli ada inform saya yang paling penting adalah sampai sampai sini je lah. Okay, sorry. Okay. So sebenarnya liquid extraction ni penting lah sebab kadang-kadang bukan semua binary system kita boleh extract by using normal distillation. Okay, ataupun liquid kadang dia dua-dua miscible kan, and then bila sama boiling point kita tak boleh nak separate easily. Okay, kita perlukan another solvent untuk dia boleh separate. Okay. Okay. So liquid extraction ni penting lah. Okay, kalau awak nak separate contohnya contoh acetone water dan juga metil MIBK lah. Metil, saya tak ingat dia punya full name. Okay, MIBK kalau tak silap ni metil isobutylketone. Okay, so kita gunakan solvent, okay, sama ada water ataupun chloroform, kita boleh separate antara salah satu lah. Okay, and salah satu adalah solution of solid dan liquid. Okay, kita nak tahu dia punya solubility. Okay. So kalau awak tengok kat situ, sini solution of solid dan liquid. Saya rasa awak akan belajar further dekat material engineering. Okay, tentang solution of the solubility of the dua solid ataupun solid dalam liquid. Okay, so awak akan tengok dia punya diagram macam mana kan. So kalau kat sini biasanya kalau solubility of the solid dalam liquid, okay, dia ada definition of solubility of the solubility limit. Okay, kat sini kita akan tengok maximum amount of solid that can be dissolved in liquid. Contohnya macam awak buat air kan, so awak masukkan gula. Okay, dekat situ sebenarnya dia ada dia punya solubility limit, berapa banyak water boleh solubilize dalam air. Okay, sebab kalau awak letak banyak-banyak dia akan saturated. Itu yang kita panggil solubility dan juga saturation lah. Okay, solubility limit or saturation point is the crucial for the solid liquid extraction, solid liquid separation. Okay, sebab dia depending on the temperature juga. Bila you increasekan temperature, solubility also akan increase. Solubility of the liquid dalam solubility of the solid dalam liquid. Okay. Untuk solubility data from Paris Chemical Engineering Handbook, contohnya adalah Ag argentum nitrate. Okay. So kalau awak tengok kat sini kat 20 degree C 222 grams. Okay, and at 100 degree C 952 grams. Okay, dalam 100 gram of water. Maksudnya dia punya solubility tu increase depending on the temperature.
And also, okay, kalau awak tengok kat sini, kalau awak tengok argentum nitrate dengan argentum carbonate, argentum bromine, dia punya solubility adalah difference. Okay. So kat sini awak boleh tengok dekat buku Paris of Chemical Engineering. Okay, sebenarnya buku Paris Chemical Engineering awak boleh download. Okay, e-book kalau awak tak ada. Okay, berbanding dulu saya kena cari. Okay, buku tu tebal lah. Okay. So ini contoh solubility of inorganic solids. Okay, selalunya dia akan increase lah. Okay, dia increase depending on the temperature. Okay, dia akan increase. Okay, once you increase until 100 degree, tengok solubility dia dalam 100 gram of water dia akan increase. So yang ni in case of KNO3. Ada juga yang tak increase. Okay, solubility dia sama. Okay, so ini in case of another compound inorganic solid. Mungkin they need more increase, you have to increase the temperature much greater rather than 100 degrees C for KNO, for this one and ACL. Okay, mungkin awak kena increasekan lagi dia punya temperature so that dia akan increase dia punya solubility dalam water lah. Okay, sama juga N2 and A2SO4. Kalau tak silap saya dia lebih daripada 200 NaCl ni untuk awak boleh solubilize moles, so really solubilize in water. Okay, sebab dia punya melting temperature for the NaCl is really greater. Okay, so ini adalah solubility data from the phase diagram. Contoh dia magnesium sulfate dalam water. Okay, so kalau awak tengok kat sini, dia ada banyak phase lah. Okay, dia punya solubility. Okay, so C, D, B berapa phase. Okay, ini dalam ice. Okay, ini dalam mungkin solution plus magnesium sulfate. Okay, kat sini kita paling rendah kalau tak silap dia punya solubility of the magnesium sulfate dalam water, C ke E ni. Okay, dia punya, kita panggil kat sini level rules. Awak boleh tahu dia punya solubility lah. Okay, so kalau awak tengok kat sini application of level rule yang saya cakap ni untuk overall mass balance. Okay, S ni lebih kepada dia punya solution. Contoh di water lah. Sini crystal ni magnesium sulfate lah. So kalau awak nak dapatkan dia punya total solubility of the solute dalam solution, F sama dengan S plus C lah. Okay, soalnya C ni kita panggil solute lah. Dia solubilize dalam solution. Okay, and kalau awak buat magnesium sulfate balance, okay, so kat sini setiap ni dia ada dia punya fraction. Berapa fractionnya? Okay, dekat titik-titik ni. Okay, so kalau awak buat magnesium balance, awak kena darabkan dengan dia punya fraction lah. Okay, berapa magnesium dalam H2O lah. Okay, so and then daripada situ awak yang ni awak masukkan dalam sini. Okay, so awak akan dapat expression yang ni. So maksudnya kalau awak tengok sini, XF tolak dengan XS kan, bahagi dengan XC tolak dengan XF. So awak akan dapat berapa banyak solubilize dalam water. Maksudnya C bahagi dengan S. C bahagi dengan S, garis ni bahagi dengan garis ni. Maksudnya kat sini, kalau awak ada pembaris, awak boleh ukur je berapa dia punya ratio, dia punya solubility dalam solution tu. Maksudnya kat sini, kalau sini crystal, dan sini solution, SL solution, kita boleh kira berapa ratio dia. Just guna level rules. Okay, so bila awak guna level rules, awak akan tahu berapa banyak magnesium boleh solubilize dalam solution. Okay, crystal dia lah. Okay, so selalunya kat sini, kalau awak tengok kat sini, sini yang kita solution, kat sini dia punya crystal. Okay. Okay, so kita tengok immiscible and miscible liquids. Kat sini lebih kepada liquid-liquid. Okay, liquid-liquid extraction lah. Okay, so kalau awak baca dekat sini, okay, acetone is soluble in both water and chloroform. Okay, maksudnya acetone dan juga water dia boleh solubilize dalam chloroform lah. Tapi sebenarnya kalau kat sini, but much more so on chloroform. So kat sini acetone lebih solubilize dalam chloroform berbanding dalam water. Okay, so kita boleh gunakan chloroform ni as a medium untuk separate antara acetone dan juga water. Maksudnya kalau kita nak separate acetone dalam acetone kan, so kita boleh gunakan chloroform as a solvent. Okay, as a extraction solvent. Okay, untuk kita dapatkan acetone.
Acetone ni kita boleh panggil sebagai solute lah. Okey, yang ni solute. Yang ni kita boleh panggil feed solvent lah. Okey, feed solvent. Okay. However, water and chloroform are two nearly immiscible liquid. Okay. If a mixture of acetone and water is contacted with chloroform, a substantial portion of the acetone enter the chloroform rich phase. Ni yang saya kata. Sebab chloroform is a extraction solvent. Okay. So kalau awak nak extract acetone daripada water, awak guna chloroform. Okay. Sebab tu acetone akan dalam chloroform. Okay. Expression possibly occur. Okay. So kalau awak tengok kat sini, water chloroform immiscible. Okay, water acetone chloroform acetone is miscible di liquid. But kalau awak tengok kat sini, sebenarnya some of the acetone still available here. Maybe but very low percentage. Mostly will be in chloroform punya phase lah. Okay. So kat sini kita panggil S phase ataupun sini kita panggil B phase lah. Okay. Jadi kita akan tengok apa tu A phase dengan B phase. Okay. Maksudnya kat sini rich of acetone, yang ni rich of water lah. Okay. Okay. So partially immiscible liquids. Okay. So kalau awak tengok kat situ MIBK lah. Okay. Partially immiscible. Kalau awak tengok kat sini kita panggil partially immiscible ni dia tak solubilize 100%. Okay. So maksudnya contohnya 97 of MIBK dengan water ataupun 98% water dengan 2% of MIBK. Maksudnya kat sini tak 100% immiscible lah antara dua solvent ni. Okay. So itu maksudnya. Okay. So salah satu terms yang kita boleh gunakan untuk separation of the feed solvent dengan solute. Okay, kat sini BA lah. BA. So kat sini feed solvent dengan solute. Contohnya kat sini adalah solute. Okay. Ini adalah feed solvent. Solute ni contoh dia macam acetone tadi. Okay, feed solvent ni contoh dia macam water tadi. And yang ni contoh dia adalah chloroform. Okay, chloroform. Yang ni adalah extraction solvent. Okay. Solvent lah. Okay. So awak nak separate B daripada A kan? Okay. So bila awak masuk liquid extractions, B akan dalam S phase lah. Okay. So ini kita panggil S phase lah. Okay. And then yang ni kita panggil sebagai A phase. Sebab yang ni rich of water. Contoh yang tadi tu kan. Okay. Yang ni S phase sebab ada chloroform. Okay. So kalau awak nak tahu ratio dia, okay, berapa banyak B dekat S phase dan B dekat A phase, okay. So awak just dapatkan dia punya fraction. Okay. Kalau kat sini M3 kan, M3 bagi dengan M3 campur dengan M4. So kita akan tahu dia punya fraction dekat S phase. Sama juga untuk A phase. So kalau awak bagikan kedua-dua ni, kita akan panggil dia sebagai distribution coefficient as a K. Okay. A and S are two nearly immiscible liquid. B is soluble ataupun miscible in both and S. Okay. Ratio antara fraction B dekat S phase yang ni, okay, to that A phase, maksudnya B dalam A phase, kita panggil dia distribution coefficient ataupun partition ratio. So mana kita nak dapat partition coefficient of K ni? So kat sini semua awak boleh refer kepada Paris Chemical Engineering handbooks. Okay. So Paris Chemical Engineering handbook, kalau awak tengok kat sini, ni lah contoh dia. Okay. Ini e-book. Masa tak boleh. Ya. Kenapa ni tak jalan? Masalah. Okey. So kalau awak tengok kat sini, okey. Okey. So kalau awak tengok kat sini, ni kan. Okey. Komponen A adalah feed solvent. Contohnya tadi water. Okey, B adalah solute. Contohnya tadi acetone. Okey. S adalah komponen, S sama dengan extraction solvent.
Okay. So solvent tadi adalah chloroform, B adalah acetone, F adalah acetone, feed solvent adalah water, B adalah acetone. So kalau awak tengok kat sini contohnya kita biasa guna water kan as a feed solvent. Okay, tapi kat sini boleh juga. Contohnya toluene as a feed solvent. Okay. And then B adalah dia punya solute. Okay. Solute adalah komponen tu yang soluble dalam solvent. So kat sini adalah dia punya solute. Kat ni yang ni S adalah dia punya extraction solvent lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini dekat 24 degree dia punya distribution coefficient adalah sama dengan 0.3226. Okay. So kalau kat 0 degree C 0.286. Okay. So kalau water dia punya as a feed solution. Okay. And then kita guna acetone as well as chloroform kan. Okay. So kalau awak tengok kat sini dia ada dua boleh guna. Okay. Sebab from different reference. Okay, tak ada masalah. Okay. So awak boleh refer dekat sini dia punya distribution coefficient lah ataupun partition ratio lah. Okay. Ini contoh dia. Liquid extraction. Solvent yang awak boleh guna untuk separate solute tu daripada feed solution. Ini adalah solvent dia. Okay. Nanti kalau awak buat plan design, awak boleh refer kat sini. Solvent mana yang awak boleh separate. Solvent mana yang awak boleh guna untuk separate solid tu dalam solvent. Okay. Faham Okay. So itu mengenai ni lah liquid extraction lah. Okay, ini adalah salah satu contoh lah. Maksudnya awak nak separate dekat sini MIBK as a solvent, extraction solvent. Okay. And then kita nak separate ni lah water kan daripada acetone. Okay. So kita boleh solvekan dalam MIBK lah. Okay, water rich, and yang ni MIBK rich lah. Okay. Faham So solving method adalah distribution coefficient and juga phase diagram. Okay. So kita tengok contoh ni. Okay. Tengok contoh ni 200 cubic centimeters of acetone water mixture that contain of 100 weight percent, 10% of acetone is mixed with the 400 cubic meter of the chloroform at 25 degrees C, and the phase are then allowed to settle. What percentage of the acetone is transferred to the water from the water to the chloroform? So kat sini maksudnya adalah dia punya acetone lah. Betul tak? Okay, yang ni adalah water. Yang ni adalah chloroform. Okay. So kita nak S ni extract B. Okay. Sebab tu dia akan masuk dalam S punya phase lah. Ataupun chloroform C phase lah. Chloroform phase lah. Okay. Yang ni A phase. Okay, water phase. Okay, water phase. Kat sini ada juga acetone. Kan, ni ada acetone. So kita nak tengok berapa ratio dia. Okay. So apa yang perlu buat adalah kita kena tahu dia punya nilai K juga. K ni awak boleh dapatkan daripada Paris Chemical Engineering Handbook. So tadi kalau awak tengok daripada Paris Chemical Engineering Books, okay, dia punya kalau untuk acetone as a solute, okay, acetone as a feed solvent. Kat sini what is the acetone? Okay, water as a water as a feed solvent, acetone as a solute, okay, and the chloroform as the extraction solvent, okay. K sama dengan 1.72 kan. Okay, so kalau awak tengok kat situ. Okay, so apa yang awak perlu buat kat sini adalah awak kena dapatkan dia punya density lah. Okay. Okay. So awak kena dapatkan density of acetone and water. Okay. Sebab apa?
Sebab sini acetone and water kita tak tahu. Okey, kita tak tahu dia punya density. Kita cuma tahu density untuk setiap komponen kan. Okey. So apa yang perlu awak buat? Okey, awak kena cari density lah untuk acetone water mixture. Okey. Okey. So untuk dapatkan density, okey, untuk dapatkan density. Okey. So kalau daripada table B.1, okey, untuk acetone kita boleh dapatkan density, C kita boleh dapatkan density, W kita boleh dapatkan density. Cuba cari density dia berapa. Okey, untuk acetone. Okey. Density dia berapa? Rho lah. Okey, density dia berapa? Cuba cari. Cuba cari. Density dia berapa? Okey, A acetone, C chloroform water berapa? Okey. Dia punya density. So density gram per. Okey, dah dapat dah. Dia punya density. Table B1. Ya, B1. Table B1. Okey, saya rasa B1. Cari yang ada density. Okey. Kemudian awak kena apply, kalau awak ingat macam mana kita nak cari density untuk mixture. Okey. Awak ingat kan? Chapter 5. Okey, kalau awak tak ingat, awak kena record. 1 over rho. Okey. Sama dengan total xi divided by rho I. Okey. Sama dengan Kx acetone divided by rho A plus X water. Okey, sebab kita nak cari, kalau tengok diagram tadi, mixture of acetone and water kan, divide by dengan rho. Okeylah. Okey, so awak akan dapat 1 divide by 1 rho. Kemudian awak dapatkan rho berapa. Okey, cuba calculate. Yang ni dia punya unit centimeter cubic per gram. Yang ni gram per centimeter cubic. Ya, awak akan dapat rho untuk acetone water mixture. Okey. So calculate dia punya rho. Berapa? Okey. Selepas awak calculate dia punya rho, okey, ataupun density, okey. So awak kena calculate dia punya mass yang masuk. Sebab kat sini dia kata 200 cubic centimeter kan. Dan juga chloroform yang masuk. Okey. Berapa gram? Okey, sebab kita nak buat mass balance kan. Okey. So kalau awak tengok kat situ, kita punya tadi macam ni. Dia punya diagram. Okey, masuk. Yang ni chloroform masuk, yang ni mixture masuk. Dan keluar. Yang ni dekat water phase, yang ni dekat chloroform phase. Kan? Okey. So kat situ awak kena convertkan cubic centimeter kepada weight lah. Okey, volume kepada weight. So apa awak perlu buat? Since kita dah ada density, okey, kita ada dia punya volume, sebab yang ni mixture kan, A dengan water, acetone dengan water. So awak dapatkan dia punya mass. Okey, mass yang masuk. So mass yang masuk adalah 200 cm. Darabkan dengan dia punya rho lah, mixture ni. Okey. So awak akan dapat dia punya rho mixture. Darabkan dengan rho mixture. Okey. Gram per centimeter cubic. So awak akan dapat jawapan mass yang masuk. Total mass acetone and water. Kemudian awak kira mass untuk chloroform. Okey, yang masuk adalah 400 cm. Darabkan dengan dia punya density of chloroform lah yang ni. Okey. So 1.4
89 gram. Okey apa? Okey, so awak akan dapat lah. Okey, cuba kira. Baru kita boleh buat mass balance. Okey, cuba kira. Berapa? Nasrin dapat tak? Dia punya density. Density untuk aseton 0.791. Baik. Nah, aseton memang 0.791 lah. Ini daripada table je. Okay, 0.791. Yang ni senang je. Calculate chloroform. Yang ni. Awak kena calculate. Okay. Yang ni 1.489. Okay. And then 1. Betul kan? Okay, sebab at 25 degree C. Cuba calculate ni. Ni semua. Okay. Dan juga dia punya mass. Baru kita buat flowchart. Ni density awak baca daripada table ya. Sebab kita nak nanti kita nak tukar sebab awak dah dapat information ni, sebab awak kena transfer ke sini. Awak punya flowchart. Yang ni. Yang ni lah. Ni. Yang ni kan. Flowchart ni. Sebab liquid extraction kan. Sama juga macam ni. Okey. Mass aceton masuk 158.2. Baik. Mass yang masuk untuk aceton. Kenapa aceton je? Sebab dia mixture. Dia mixture. Ni. Awak kena cari density ni dulu. Ni mixture ni. Awak kena baca betul-betul. 200 cm of N acetone and water. Maksudnya, kalau awak tengok kat sini, yang masuk ni acetone and water. Ni. Yang ni kan. Acetone and water. Dia mixture ni. Density dia lain. Awak tak boleh kira satu-satu. Alamak. Kan? Sebab tu awak kena calculate dia punya density dulu. Awak tak boleh guna ni. Awak tak boleh guna acetone je, kena water je. Tak boleh. Sebab dia mixture. Okay. Yang boleh satu calculate chloroform je. Chloroform ni 400 je. 400 jarak dengan density je. Okay. Tapi kalau awak nak dapatkan mass untuk acetone and water, awak kena guna ni equation yang 5.11 ni, chapter 5 ni, untuk dapatkan approximation of density for the mixture acetone and water. Ni barulah awak darabkan dengan 200. Okay. Faham Nanti kasi saya jawapan. Saya nak clearkan. Saya nak draw flowchart pula. Okay. Nanti kasi tahu saya. Okay. Kemudian ini dia punya flowchart. Okay. Okay. So maksudnya kalau dekat sini. Okay. So masuk. Kan sama kan? Tadi tu. Keluar. Okay. Ini masuk. Keluar. Okay. Sama kan? So nanti awak akan dapat sini S. Okay, sini S lah. Ni awak akan dapat yang ni. So kat sini kalau awak tengok fraction dia 10% of acetone. So 0.1 lah. Okay. Gram of acetone per gram. Yang ni tadi nanti awak dapatkan berapa. Dan juga 0.6, 0.9.
gram of water per gram. Yang ni kloroform. Berapa nanti kasi jawapan saya. Okey. Kemudian awak ada anan kat sini. M1, M2 kan. Ni gram of aceton. Okay. And then yang ni gram of water. Ni water phase kan. And then yang ni adalah M3. Yang ni ada aceton juga. Gram of aceton. Sebab kita guna kloroform. Kloroform akan keluar kat sini. M4. Gram of kloroform. So dia kena dalam equilibrium. Okey. Dengan K. Okey. K tadi kalau awak ingat. Okey. Distribution coefficient sama dengan. Kan? Okey. Dia nak tengok M yang ni dalam phase kloroform atau divide by dalam phase yang water kan. So M3 bagi dengan M3 plus M4. Okey. M apa? A, satu kan? Okey, aceton. Dua-dua ni aceton dalam phase water. M1 plus M2. Okey. So daripada Paris Chemical kita dapat dia punya distribution coefficient sama dengan 1.72 yang tadi tu kita tengok kan. Okey. Okey. So yang ni fit solvent. Ini adalah solid lah. Okey. And then extraction solvent lah. 1.72. Okey. Faham ya? Ni equation 1. Okey. So macam mana awak nak dapatkan M1, M2, M3, M4? Cuba dapatkan. Okey, awak calculate saya tanya ni. Tadi dah dapat tak? Ni, berapa? Anyone? Shida ke? Lim Yang Ki? Berapa sini? Fit berapa? Dia masuk. 200 darabkan density tadi. Density awak dapat berapa? 1.11. 1.11 tu apa? Density mixture. Kenapa 8.78? Betul ke awak calculate ni? Shida. Okey, XA tadi 0.1. Dia density Density aceton water 1.11. Salah tu. 0.11, 0.792. Yang ni untuk ni apa? Aceton kan? Campur dengan 0.9 bagi dengan 1. Ni water. Water kan? Tambahlah. Tambah. Kan total XI divide by rho I. Salah ambil density. 247. Jauhnya 247 apa tu? Okey. Cuba kira. Ini basic ni. Okey. Okey, density awak akan dapat 1 over rho kan? Ini 1 over rho. So 1 over rho 1.026. Dapat tak? Okey, 0974. Betul, Nasrin. Okey, 1.026 cm. Gram. Rho sama dengan 1.026. Mass dia, yes. 194.8. Okey, ataupun 195 lah. Okey. Samanya. Okey, so kat sini, okey, awak dapat 0.974. Okey. And then awak akan dapat mass dia saya gunakanlah 195 lah. 195 gram. Kloroform mesti awak dapatkan 400 kali dengan dia punya density kan. Okey, 400 awak akan dapat 596 lah. Okey. So awak dah dapat ni extractor kan. Awak ada 4 anom. Cuba buat mass balance. Dapatkan M1, M2, M3, M4. Awak dapatkan. Dengan equation yang ni. Sebab saya rasa M4 awak boleh buat chloroform balance. Okey, awak akan dapat M4. Water balance. Okey, M2. Okey. Kemudian A balance. A balance. Okey. Chloroform balance, water balance, A balance. Untuk dapatkan M1 dengan M3 ni awak kena combine dengan equation yang ni.
Question yang A ni. Yang ni question A ni. Okey, awak kena buat algebra. Untuk M4 596. Yalah yang ni 596. Yes, M4 596. Yang ni 596. 596. 596. Okey, M4 M1 senang. Tapi untuk dapatkan M1 dan juga kan M1 dan juga M3 ni M1 ni kan. M1 M3 ni yang ni kan. Awak kena combine dengan equation yang ni untuk dapatkan M1 dengan M3. M4 596, okey. M2 mesti awak akan dapat kan sebab awak buat water balance. 175. Ya, 175. Water 175. Okey. Kemudian cari M1 dengan M3. Okey. Dapat. Betul. Okey, M3. Cari M1 dengan M3. Dah dapat? Dapat tak? M1 dengan M3. Dapat tak M1? Sebab yang paling penting adalah M3 ni. Sebab awak nak tengok ni kan. Percentage of acetone transfer from the water to the chloroform. Kalau awak tak dapat M3 ni, macam ni kita nak tahu berapa percentage acetone dekat dalam chloroform phase ni. Kan? M3 ni yang paling penting. So awak untuk dapatkan M1 dengan M3 ni, awak kena solvekan together dengan equation A ni lah. Sebab K kita boleh dapatkan daripada buku Paris Engineering Handbook. Okay. So selepas awak dapat M3 ni, okay. Okay. Dia kata what percentage of acetone is transfer kan? Okay. So M3 bahagi dengan kat sini 0.1 kan? Darab dengan 195 lah. Darab dengan 100%. So awak dapatlah percentage dia berapa dia punya acetone dalam chloroform. Okay. Make sure yang A ni dia reach dekat dalam chloroform ni. Okay, sebab kita punya target nak extract A daripada water. Jasmine. Swab test. Okay. Aina tak ada swab test. Jasmine ada swab test ni. Bukan nak balik malam nanti.
Sakit swab test ni. Dapat? M1. Nasrin, Antasha, Diana. Saya tak ada jumpa lelaki Melayu ke dalam ni. Izni ni lelaki Izni. Izni tak ada lah. Tim Yankee, dapat tak? Gendra, M1 dengan M3. Okay. Kita dapat tak? Awak boleh solvekan tak ni? Ikut awak lah, kalau awak nak buat overall balance boleh. Tapi kalau overall balance, mana awak nak buat overall balance? Tak ada masalah. Tapi buat yang paling senang lah. Satu, chloroform. Kan? Awak pilih. Overall balance, kalau awak buat overall balance, awak calculate berapa degree of freedom dia. Possible tak? Itu je lah Nasrin. Okay. Sebab kalau overall balance, 195 campur 596 and total kat sini keluar pun awak tak tahu ni. Ingat? 1, 2. Awak dapat. Ini awak nak cari fraction lagi. Kan? Sebab kalau kat sini awak boleh terus dapatkan berapa gram. Total dia berapa gram. Dah. So kalau total. Kan faham tak? Awak kena kira degree of freedom. Itu paling penting lah. Soalnya degree of freedom ni ada markah. Kan? Flowchart ada markah, degree of freedom ada markah. Guna yes, algebraic expression. Equation yang A ni dan juga yang awak buat apa ni tadi? Awak buat A balance kan? Maksudnya certain balance kan? Certain balance ni dalam ni M1 dengan M3 kan? Sama juga kan? Kan? Awak boleh masukkan sebab M4 awak dapat mana lagi? Dan juga M2 awak ada. M1 16.68. Okey, betul. M3. Okey, 16.68. So kat sini betul-betul. Okay. So yang ni 16.8 lah. Okey, bagikan 0.1 darab dengan 195. So awak akan dapat betul-betul 2.82. Betul. Okey, M1 2.82 ataupun 2.7. Okey. So awak masukkan sini, awak tahulah berapa percentage kan? Sebab yang masuk 0.1 10% daripada 195 ni. Okey, 16.8 bagi 195 darab 0.1 awak akan dapat. Okey, so awak akan dapat lebih kurang 86%. Kan? Ini fungsinya chloroform. Kalau awak tengok kat sini rich with acetone. Okey, itu awak kena ingat. Okey, jangan kat sini tiba-tiba awak nak guna solvent extra, tiba-tiba kat sini pula awak dapat sikit je dalam 20%. Kat sini pula banyak. Itu tak gunalah solvent tu. Ini liquid extraction dia punya konsep. Faham Kita gunakan solvent tu untuk the extract solute yang kita nak dalam feed solvent. Okey. Faham Okey. So okey. So
Itu liquid extraction lah. Okay, kita tengok phase diagram ternary system. Okay. So bila ini adalah salah satu method macam mana awak nak dapatkan fraction yang keluar dan fraction yang keluar lah daripada fraction yang masuk. Okay, sebab kita akan gunakan tiga komponen kan, water acetone MIBK ataupun water acetone styrofoam ataupun any compounds lah. So ini adalah diagram yang biasa popular kita panggil dia apa, saya pun lupa. Triangular phase diagram. Okay, triangular phase diagram. So kalau awak tengok kat sini, okay, biasanya kita akan kat sini biasanya single phase lah. Kat sini single phase. And then ni region B, region A lah. Okay, yang ni biasanya ada two phase lah, ataupun kita panggil region B, region A. Okay. Ni separate into phase. Okay, selalunya dekat sini dia almost pure kat sini. Okay, sini almost pure. Nampak ni. Yang ni almost pure. Okay, yang ni almost pure. Okay. And then ini single phase. Yang ni kita panggil level line. Okay, level line. Okay. So selalunya kalau dia keluar reach phase with MIBK kat kawasan ni lah. Yang ni semua reach with MIBK lah. And then another, kalau awak buat extraction kan. Okay, masuk ni 3 kan. Sini keluar kan. Okay. Kalau dia reach dengan MIBK, MIBK with another compound kan. A and C. Yang ni A and C as well as water. Okay. Dia kat kawasan ni lah. Yang ni reach with water. Okay. Yang ni reach with acetone lah. Ni combine 3 sekali. Okay. Ini biasa yang kita akan masuk kat sini. Berapa dia punya. Initially masuk. Okay. Ini kita panggil triangular phase diagram. Yang ni penting. Sebab apa? Awak punya mass balance ni, awak boleh calculate base kepada mass balance punya calculation ataupun base kepada level rule. Okey, kalau maksudnya awak masuk dekat sini. Okey, awak masuk dekat titik ni. Okey, yang keluar adalah reach with MIBK and reach with H2O separated. Okey. So daripada ratio antara dua ni, okey, awak boleh tahu. Okey, awak punya produk tu. Okey, berapa ratio yang daripada ratio yang dekat water phase ataupun MIBK phase. Okey, berapa ratio dia? Okey, solute dia. Okey. Okey. So ini yang saya cakap tadi, region A single liquid. Okey, yang ni region A, yang ni region B. Okey. So kalau awak tengok kat sini, yang ni adalah MIBK punya line. Yang ni adalah acetone punya line. Okay, yang ni adalah water punya line lah. Okay. Yang ni almost pure kawasan ni. Almost pure ya, bukannya pure tapi almost pure. Around 95% of water. Ni pun around 95% ya. Bukannya exactly pure. Okay. Faham ya? So curve XYZ is equilibrium lines. Ini XYZ ni equilibrium line lah. Kalau awak ingat. Yang ni kalau nanti kalau awak tengok yang ni, line ni adalah kita panggil level line, tie line. Okay, level rule. Okay, sorry, level line lah. Tie line. Ni kita panggil tie line. So kalau awak tengok dekat buku tu adalah chapter 274 figure 6.61. Itu contoh untuk water MIBK dengan acetone lah. Okay, untuk komponen lain semua ada lain. Okay, awak boleh refer dekat Paris Chemical Engineering. Okay, single phase kalau awak tengok sini kat point K kan. Kalau dekat point K, kalau dekat buku tu kalau awak tengok, okay, cara baca dia. Okay, point K kan. Kalau awak tengok di sini 60% acetone sebab atas ni acetone kan. So awak kena baca macam ni lah. Maksudnya awak kena baca ke sini. Betul tak? Sama kan? Acetone kan? So kalau awak tengok situ acetone. Okey. Line ni kan? Sama kan? Dia mengarah ke horizontal lah. Okey. So kalau water awak kena baca ke sana. Ke sana pula. Silap, ke sini yang merah. Okey. So kalau MIBK awak kena baca ke arah ke sini. Okey, faham sama, awak tengok refer ni. Okay, macam mana dia punya baca. Okey. Kemudian dia kata MIBK. MIBK kan. MIBK dalam berapa persen? 20%.
So MIBK tadi kita kena baca ke dia punya MIBK adalah dalam 20%. So kalau awak tengok kat situ MIBK, okey, dia akan 20% lah. Okey. Sebab MIBK dia punya garis adalah ke sini kan, kalau awak tengok value dia. So awak kena baca arah ke sini. So kalau awak tengok kat sini 20%. Okey. Dapat tak? Okey, saya harap awak faham lah 20 tu. Okey. And then sebenarnya ada kat diagram ni. And then water. Water kalau awak tengok kat situ adalah dia mengarah ke mana? Okey. 15%. Okey. Sebab water dia punya value ke sini kan. So awak kena baca ke sini. Okey. Ke titik ni. 15%. And then yang ni adalah acetone. Kalau awak tengok kat sini, okey, yang ni adalah water. Yang ni adalah MIBK. Kan? Betul kan? So kita baca sini MIBK, sini water. So kalau awak tengok kat sini, betul lah. Okey. So 60% acetone. Okey, 65%. And then water kita kena baca ke atas ni kan. So water tadi MIBK tadi 20% kan. Ni MIBK. Ni 20%. Nampak tu? Dia touch kan titik ni. Okey. And then untuk water ni kan. Okey. Ni 50%. Okey. Faham Water ke sana, MIBK ke sana. Kena faham betul-betul macam mana nak baca benda ni. Okey, kadang-kadang tersilap. Faham So yang ni water, saya birukan. Water sebab dia arah ke sini. Dan MIBK saya colorkan warna hijau. Ni hijau. Ni MIBK. Dia mengarah ke sini. Okey. Dan acetone adalah mengarah ke sini. Okey. Okey, faham Okey. Macam mana nak baca benda tu? Okey. So kalau awak tengok kat sini, kita tengok dekat dia punya tie line. Okey. Kalau two phase liquid system, okey, dekat point M ni, okey, kalau awak baca kat sini 55% H2O, 50% acetone, 30% MIBK. Kalau masuk okey, masuk sini kan. Okey, kemudian keluar. Okey. So bila keluar dia akan separated. Okey, bila keluar dia akan dekat line N dan juga M dengan L dan juga N. So, kalau awak tengok kat sini L lebih banyak kepada H2O. Betul lah sebab sini water rich. Kan? So dekat N MIBK mesti MIBK rich. Okey. This one. Betul lah. Okey, N. Faham So awak kena ingat yang keluar MIBK dan juga water rich. Okey. Ini awak boleh calculate, tengok ratio dia based kepada level rule. Okey. So kita tengok contoh ni. A ternary mixture contains 5% acetone, okay, 50% MIBK and 45% H2O by mass. Show that each ternary system separate into two phase. Okay, what is the composition of each phase and calculate ratio of the mass MIBK rich phase to the mass of the H2O rich phase. Okay. So kalau awak tengok kat sini, ni yang masuk kan, 5% of acetone. Okay, 5% acetone kat sini. 50% of MIBK and 45% H2O. Kemudian awak kena buat agak-agak lah. Okay. So kalau awak tengok sini dia tak dalam dekat atas line ni kan. Okay. Tapi awak boleh buat interpolation. Kita panggil interpolation lah. Point ni dan juga point ni. Okay. Ini yang akan keluar. Ini yang akan masuk. Okay. So MIBK rich phase dan juga water rich phase. Okay. Kalau awak tengok sini 90% MIBK, 95% H2O. Okay. Okay. Kemudian awak tengok kat sini. Based kepada level rule, okay, dia punya ratio yang C tadi kan. Dia kata 77 unit, 65 unit. Okay. Tapi sebenarnya awak boleh guna pembaris je. Okay. Kalau awak ukur pembaris, okay, berapa cm? Okay, ini berapa cm? Okay. MIBK rich, contohnya dekat sini berapa cm? Kalau saya tengok
Okay, saya tak pasti. Okay, 5% kan. So dalam kalau awak guna pembaris, okay, kat sini dalam 4.2 bahagi dengan 4. Berapa ni? 4.5 lebih kurang. Okey, 0.9 something lah. Satu yang ni 1.1.8 ni 5. Okey, tak ada masalah. Okey, maksudnya ini kalau silap MIBK. MIBK yang ni lah. Okey, dia lagi kecil daripada. Okey. So maksudnya kalau kat sini lebih kurang 4.2 bahagi dengan 4.8 lah. Okey. Faham Sebab ini kecil kan. Ini besar. Okey. Almost. Okey. Faham And MIBK rich L adalah water rich. Okey. Guna pembaris pun possible. Okey. Itu based kepada ratio. Tapi kalau awak nak buat mass balance, okey. So kalau awak tengok kat sini, okey, kalau awak buat mass balance, okey, basis 1 kg of mixture, MIBK yang atas ni, water rich yang bawah. Okey, faham So ni yang masuk. Ni tadi yang point M tadi kan. Yang ni point L dan juga point N. Okey, kalau awak buat mass balance, okey, acetone balance, okey, kemudian awak overall balance, awak boleh solvekan dia punya E dan R. Kemudian bagikan je lah. E bahagi dengan R, awak akan dapat 1.252. Okey? Lebih kurang. Okey? Sama ada awak nak guna mass balance ataupun awak nak guna level rules. Okey? Bagi saya level rules lagi senang sebab dia terus direct. Okey, awak just calculate, awak ukur, awak boleh dapat dia punya ratio. Okey? Faham So maksudnya awak dapat composition yang ni kan. Composition ni awak boleh dapat daripada yang triangle punya diagram tadi. Okey, kita panggil triangular phase diagram. Yang ni pun awak boleh dapat daripada just by using level rules. Okey, bagi ni dan juga bagi dengan ni. Okey. Dua-dua method boleh possible. Tapi guna triangular phase diagram ni lagi cepat lah. Okey, bagi saya lah. Okey, tak ada masalah, dua-dua betul. Tapi kalau dalam soalan dia kata suruh guna level rules, awak kena guna level rules lah. Okey. Faham Okey. Ni pun sama juga. Okey, awak boleh gunakan mass balance ataupun gunakan level rules lah. Okey, 5 gram of 30% with acetone. Okey, 70% of water. Okey, added to 3.5 kilogram of acetone water and then MIBK yang ni lah. Okey. Use figure 6.61 to estimate the mass of combination for each phase by resulting of the mixture. Okay, yang ni mungkin awak boleh baca lah. Sama je. Okay, yang ni awak buat mass balance. Yang ni awak buat mass balance dulu lah kan. Okay, settler tu awak guna level rules. Okay, IBK rich. Okay, faham Yang ni sama juga. Okay, so yang ni keluar lah. Yang ni yang masuk tadi. Okay, 41% H2O, 26% acetone, MIBK. Okey. Kemudian MIBK rich divide dengan water rich, awak boleh dah dapat yang ni divide by ni. Okey, awak boleh dah dapat dia punya ratio. Okey. Faham So ni pun samalah. Ni kalau guna level rules lah. So maksudnya dekat sini MIBK. Yang ni lah MM. Bagi dengan L. M. Okey. 50 units, 53 unit. Tapi kalau saya guna pembaris pun possible. Berapa cm bagi dengan berapa cm. Faham Ada soalan tak? So ini mass balance lah. Okey. Ada soalan tak? Faham tak? Sebelum kita stop. So yang ni awak sama je macam example tadi. Okey. Sama ada awak nak guna mass balance ataupun nak guna level rules. Okey. Bagi saya ikutlah. Bagi saya macam level rules lagi senang. Awak terus dapat benda tu. Kan? Dapat percentage tu awak boleh baca terus. Kalau awak tengok kat sini kan. Ni kan. So awak terus baca.
So dia memang separated into two phase lah. Di sini. Kan? Yang ni yang masuk. So awak dapat. And then yang ni awak just bahagi je. Yang ni awak dapat. Kan? Okay. Ada soalan tak? So kalau tak ada soalan, mungkin kita tak tahu. Sebenarnya kita within the time frame sebenarnya. Okay, tapi kita ada test 3 selepas raya. Saya akan buat soalan chapter 5. Chapter 5 soalan awak kena apa soalan? Okay, single phase system kan? Okay. Saya tak fikir lagi buat soalan, tapi saya fikir untuk buat yang itulah. Lebih kurang macam test tu. Okay. So lebih kurang macam quiz lah. Okay, untuk calculate mungkin ideal gas. Okay. And then gunakan equation of state. Saya tak ingat lah apa lagi yang cover. Tapi lebih kepada single phase system lah. Okay, chapter 5. Okay. Yes, the most important thing is maybe like a gas mixture kan. Macam mana awak nak gunakan gas mixture tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay, saya pernah lupa. Okay, and then juga compressibility factor. Okay. Saya akan buat tu lah. Sebenarnya chapter 5 tu senang lah sebenarnya. Cuma yang penting mass balance dia lah. Okay. Ada soalan tak? So kalau tak ada soalan kita berhenti sampai sini. Okay, itu je. Kalau ada apa-apa nanti yang Liam nanti saya betulkan balik. Okay, terima kasih. Okay, selamat Hari Raya saya tak tahu. Saya wish dulu lah selamat Hari Raya. Okay, sebab kita tak ada. Saya tak ingat lah. Kita ada kelas lagi ke tak? Lepas Raya. Kita Raya bila? 4, 25, 26. 25, 26 kan? Okay. So kalau ada apa-apa soalan awak boleh mesej lah. Hadapan Raya Doktor. Oh, hadapan saya. Oh, hadapan birthday saya. Okay, jatuh pada birthday saya. Elok lah tu. Saya celebrate sekali. Okay. Okay, so selamat Hari Raya. And tak balik raya kan. Siapa yang balik tu, Aina tu. Okay. So drive lah. Saya rasa awak balik Sabah tak ada drive kot. Okay. So please take. Okay. Terima kasih semua. Okay, itu je.